Di Sabah, parti-parti politik yang berikutnya turut menyumbang kepada pembentukan Malaysia. Parti pertama yang ditubuhkan oleh masyarakat Sabah ialah Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu atau United National Kadazan Organisation (UNKO) pada bulan Ogos 1961 di bawah pimpinan Donald Stephens. Kemudiannya, Parti Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu atau United Sabah National Organisation (USNO) telah dibentukkan pada bulan Disember 1961 di bawah pimpinan Datuk Mustafa Datu Harun yang mewakili orang Islam di Sabah. Tambahan pula, Parti Pasuk Momogun ditubuhkan bulan Jun 1966 di mana pemimpinnya G.S. Sundang. Parti ini kebanyakan ahlinya terdiri daripada kaum dusun atau kadazan. Keempat di Sabah ialah Parti Bersatu dengan pimpinan Koo Siak Chew. Beliau telah mengetuai ahli-ahlinya kebanyakan orang Cina di Sabah. Terdapat juga Parti Demokratik diketuai oleh Peter Chin. Sama dengan Parti Bersatu yang dipimpin oleh Koo Siak Chew, ahli parti politik ini terdiri daripada orang Cina. Beberapa bulan lebih awal daripada penubuhan Parti Perikatan Sarawak, iaitu bulan September 1961, Sabah telah mengambil tindakan untuk membentuk Parti Perikatan Sabah. UNKO, USNO, Parti Pasuk Momogun, Parti Bersatu dan Parti Demokratik telah membentuk Parti Perikatan Sabah. Antara faktor-faktor yang mendorong cadangan penubuhan Malaysia termasuklah penubuhan Malaysia menjadi benteng untuk menghadapi ancaman komunis kerana Persekutuan Tanah Melayu berpengalaman membantras Parti Komunis Malaya (PKM) semasa Tanah Melayu mengalami zaman darurat. Faktor kedua, penubuhan Malaysia dicadangkan adalah sebab ingin mempercepatkan kemerdekaan Sabah, Sarawak dan Singapura yang masih belum mampu berkerajaan sendiri. Pembentukan Malaysia mampu memberi kebebasan kepada semua rakyat di Sabah, Sarawak dan Singapura supaya kehidupan mereka tidak dikongkong oleh kerajaan British. Faktor ketiga, penubuhan Malaysia adalah sebab pembentukan ini merupakan proses dekolonisasi British terhadap negara-negara di Asia Tenggara. Contohnya, Tanah Melayu pernah dieksploitasi oleh British, Jepun, Perancis dan sebagainya. Rakyat-rakyat yang lahir di tanah air sendiri tetapi tidak mampu untuk menjalani kehidupan yang diingini. Faktor seterusnya ialah Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 1960 telah membuat usul agar tanah jajahan dimerdekakan. Faktor kelima untuk mempercepatkan kemerdekaan Malaysia adalah kerana wujud satu pasaran yang luas menggalakkan pelaburan dan perkembangan industri pertanian yang dinampak oleh tokoh. Faktor kemudiannya ialah sumber alam tanah Melayu Sabah Sarawak dapat dimanfaatkan untuk mengukuhkan ekonomi. Pengimbangan jumlah dan kadar pertumbuhan kaum di kalangan negeri anggota dengan memasukkan Sarawak Sabah ke dalam gabungan ini turut menjadi faktor yang mutamat. Pembentukan Malaysia adalah bertujuan untuk menyegerakan kemerdekaan bagi negeri-negeri anggota di samping memajukan negeri-negeri yang belum membangun seperti Sarawak dan Sabah. Memperlihatkan kesepakatan dan semangat setia kawan antara Persekutuan Tanah Melayu dengan Sarawak, Sabah dan Singapura, pembentukan Malaysia dapat membantu untuk memajukan negeri masing-masing. Intiharnya, dengan banyakkan rundingan dan persidangan antara Tanah Melayu dengan Kerajaan British, Sabah, Sarawak dan Singapura, akhirnya Malaysia dapat mencapai kemerdekaan. Pengorbanan, pakatan murni dan sifat tolak ansur yang ditunjukkan tak kira pemimpin atau rakyat telah pun menyumbang kepada kemerdekaan. Jadi sifat ini harus dijadikan pedoman hidup masyarakat Malaysia kini sebagai penghargaan kepada nenek moyang kita yang pernah mencuba untuk memerdekakan Malaysia walaupun banyak halangan dan kesusahan. Created using Powtoon.